Test 1, 2, 3. Suara saya jelas ke, tuan-tuan dan perempuan? Jelas tak suara saya? Boleh komen. Jelaskan suara minta tolong komen sikit. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Puan Ainun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dapat kita bersua dalam live ya di Facebook. Surah An-Nur fasa 3A, Seremban Selatan. Saya kira ini pertemuan kita yang pertama untuk tahun 1444 Hijrah ya. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih Puan Ainun Ahmad, Puan Zalila Mat Yusof. Okey. Mudah-mudahan saya doakan kepada kalian ya tuan-tuan dan puan-puan, supaya mudah-mudahan sihat walafiat hari ini, hari yang baik buat kita semua. Dan terima kasih juga pada pihak Surah An-Nur fasa 3A atas kesudian untuk mengisi slot pada pagi yang barakah ini, insya-Allah ya. Kita mulakan pagi ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan pada hari ini, sepanjang hari ini adalah kebaikan buat kita semua, insya-Allah ya. Terima kasih yang sudi like, yang sudi share. Mudah-mudahan Allah berkati kalian semua, insya-Allah. Pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan ya, kita akan kupas satu topik, iaitu anak-anak iblis ya. Kita dengar pun takut ya. Tapi sebenarnya perkara ini bukan untuk kita nak takut-takutkan, tetapi ini sebagai ilmu perkongsian yang boleh kita ambil manfaat daripadanya. Yang mana saya ambil ini daripada petikan kitab Talbis Iblis, Belitan Tipu Daya Iblis, karangan Syekh Imam Ibnul Jauzi ya, karangan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat daripadanya. Baik. Berkata Imam Al-Jauzi, An Zaid ibni Mujahid qala li iblis khamsatun min waladihi qad ja'ala kulla wahidin minhum ala syai'in min man amarahu thumma sammahum fadhakara sabar wal a'war wa miswatun wa dasimun wa zaknabur. Fa amma sabarun fahuwa sahibul musibat alladhi ya'muru bis subur wa syaqqil juyub wa latmil khudud wa da'wal jahiliyah. Ya, tengok. Kata Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi fi daraini amin. Dia kata apa tuan-tuan dan puan ya? Daripada Zaid bin Mujahid, dia berkata iblis itu mempunyai 5 anak, yang masing-masing anak itu diberikan tugas yang tersendiri. Kemudian mereka memberikan nama kepada mereka. Yang pertama namanya Sabar ya. Bukan sadbara, sabar, bukan sabar. Sabar ya, huruf sa. Sabara, sabar. Yang pertama namanya Sabar ya.
Kemudian yang kedua namanya nama yang kedua ialah al-a'war. Al-a'war. Yang ketiga miswat. Yang keempat dasim, dan yang kelima zaknabur. Ya. Ini dalam kitab ni sebut begitu ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata pengarang kitab ini, yang pertama namanya sabar. Ya. Dia adalah pembawa musibah yang diperintahkan untuk merosak, ya. Kemudian untuk menyobek saku saat manusia berduka, memukul pipi dan membuat pengakuan-pengakuan jahiliah lainnya. Jadi mudah kita kata sabar ini iaitu dia menjadikan kita tidak sabar. Macam itulah, senang kita nak ingat kan. Nama anak iblis yang pertama namanya sabar, yang menjadikan kita tidak sabar dengan musibah, sehingga kita menyebabkan kita akan menjadikan duka, kesedihan melampau, menjadikan kita memukul-mukul pipi kita, ya, dan seumpama dengannya. Kita tidak sabar dengan musibah yang melanda. Nampak ya? So inilah kerja dia. Makna kata iblis ini dia ada tugas masing-masing. Ya, dia ada tugas masing-masing. Ada tugas dia hanya bila dia melihat fokus dia kepada musibah. Timpa musibah, maka di situlah tugas dia ya. Itu namanya sabar. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama. Saya tengok kat sini Wong Jawa pun ada, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Wong Jawa. Rosie William Z, selamat pagi, sihat, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah ya. Dan tak lupa kepada Syuhadah Adha, kepada Nur Cahaya ya. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, kesempatan masih ada waktu subuh ini, jom kita infak subuh ya. Boleh kita infak subuh untuk dana, untuk aktiviti surau, untuk program keagamaan, aktiviti kemasyarakatan Surah An-Nur. Boleh pergi ke akaun Bank Islam yang tertera di ruangan komen tu ya. Okey, baik, insya-Allah. Kalau tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Ya, insya-Allah. Baik. Kita tengok yang kedua. Kata pengarang kitab ini, iaitu yang keduanya, nama dia apa tuan-tuan dan puan? Iaitu namanya ialah al-a'war. Al-a'war ya. A'war ini fahuwa sahibuz zina. Allah ya. Fahuwa sahibuz zina alladhi ya'muru bihi wa yuzayyinuhu. Ya. Yang kedua iaitu al-a'war. Dia ini adalah kerja dia ialah menjadikan kita suka berzina. Ya. Yang kedua iaitu al-a'war, dia itu adalah pembawa zina yang menyuruh manusia supaya berzina dan menganggap perbuatan zina itu bagus. Nampak tak? Disuruh manusia untuk buat zina dan dia rasa tak berdosa. Dia al-a'war ni tugasnya dia menghiasi para wanita supaya kelihatan cantik pada mata lelaki ajnabi. Ya. Manusia yang terjebak dalam penzinaan berjaya ditipu oleh al-a'war. Tu orang tanya kan, kami dah kahwin, isteri dah ada, tapi bila depan isteri dia tak nampak cantik. Tapi dengan perempuan lain bukan main cantik ya. Kemain lagi ya, mata keranjang. Betul tuan-tuan dan puan ya. Boleh kita kata itu salah satu tugas al-a'war yang menjadikan mata lelaki ni melihat wanita ajnabi itu lebih cantik daripada isteri yang ketiga, isteri kita. Nampak? Ya? Itu kerja dia lah. Betul lah. Sebab kita faham tujuan dia, matlamat dia ialah untuk merosakkan anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi bila perkara yang dia tak suka ialah bila mana berkahwinnya anak cucu cicit Nabi Adam. Itu perkara yang dibenci oleh iblis dan syaitan. Maka antara tugas ialah ya, iaitu antaranya namanya al-a'war ini, anak iblis yang namanya al-a'war ini, tugasnya ialah untuk menjadikan mata suami tadi melihat wanita yang tidak halal baginya menjadi cantik pada pandangan mata dia. Padahal isteri dia dah cantik dah.
kan, isteri dah cantik dah, orang kata isteri kau cantik, ya. Tapi kenapa dia masih nak kepada wanita pelacur, ataupun dia nak kepada wanita-wanita yang lain, ya? Ini salah satu sebab puncanya kerana dia menjadikan kita kita ni menjadi perkara zina ni benda biasa. Ya. Itu satu tugas dia, dan tugas dia mudah pada hari ini. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Kerana teknologi yang ada, kan? Ada apps, macam-macam apps ada hari ini, kan? Yang mana aplikasi-aplikasi yang ada hari ini, yang matchmaking, ya, matchmaker, kan? Dia ataupun nak mencari kenalan-kenalan yang okeylah, kalau pada saya, kalau macam Baitul Muslim, itu tak ada masalah lagi, sebab apa yang saya faham, apps yang begini, dia laman kita panggil laman web macam ni, dia dalam keadaan yang dijaga, dari segi ikhtilat dia. Tapi kalau apps barat, ya, aplikasi ataupun website yang barat, itu memang dia menjadikan kita untuk berkenalan supaya kita mudah untuk berzina, kan? Kenal, lepas tu boleh sembang terus dengan dia, chatting dengan dia. Ialah maksudnya yang ada yang single, macam-macam jenis orang lah. Itu saya tak pasti, saya tak pernah masuk dalam website begini. Tapi makna kata mudah, ya, mudah. Tapi kalau macam yang Islami, yang saya kata, yang macam Baitul Muslim ke apa tu, yang saya tengok dia jagalah, ya, batasan-batasannya. Okey, itu tak apa, boleh tahan lagi. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, namanya apa? Yang ketiga namanya miswat. Wa amma miswat fahuwa sahibul kadhib alladhi yasma'u fayulqi ar-rajul fayukhbiruhu bil khabar fayadhhabu ar-rajul ila al-qaum fayaqulu lahum qad ra'aytu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri ma ismuhu haddathani bi kadza wa kadza. Yang ketiga ni namanya miswat. Mim, sin, waw, ta, ya. Miswatun. Miswat ini apa tugas dia, tuan-tuan dan puan, ya? Miswat ini iaitu dia adalah pembawa dusta. Sahibul kadhib. Dia adalah pembawa dusta. Kerja dia untuk menjadikan kita ni berdusta. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mendengar sesuatu, lalu dia mendatangi seseorang dan mengkhabarkan apa yang didengarinya. Lalu orang itu menemui orang ramai, lalu dia berkata, aku telah melihat seseorang yang masih aku ingat wajahnya, tetapi aku tidak tahu namanya. Dia berkata kepadaku begini dan begitu. Nampak, ya? Yang ketiga namanya miswat. Tugas dia, dia adalah pembawa dusta. Dan tugas dia membawa berita-berita palsu. Contohnya, dia dengar orang kata macam, dia dengar orang ni begini-begini, kemudian dia bagi tahu, khabarkan perkara yang tidak baik itu kepada orang lain. Nampak tak? So, hari ni lagi mudah dia nak buat kerja, betul tak? Mudah lah. Sebab ada medsos, media sosial. Ya. Miswat ini lagi mudah. Sebab apa? Sekarang ni kan mudah nak bawa fitnah, nak bawa berita-berita dusta, berita-berita palsu. Senang, kan? Tinggal lagi kita hanya share. That's why bila sampai mana-mana berita, mana-mana info, yang benda tu kita nampak macam tak berapa nak betul, pelik, kan? Tapis dulu. Kadang-kadang kita seronok, tapi tapis dulu sebab takut ia dusta. Memang tugas dia, miswat ini, menjadikan kita ni adalah menjadi ejen-ejen dia. Ejen-ejen yang membawa berita-berita dusta supaya disebarkan kepada orang lain. Kan? Dapat dekat Facebook, dapat dekat TikTok ke Instagram, perkara-perkara yang menyebabkan berita panas. Walaupun benda tu belum betul lagi, kita pun mula sebarkan, kita cerita ke orang. Dan memang tugas miswat ini pada hari ini mudah. Senang. Dulu dia agak payah sikit sebab tak ada social media, tak ada handphone. Dulu payah sikit lah. Dia kena kerja keras. Lah ni, kerja dia mudah saja. Hanya disuruh
hanya menggunakan di hujung jari saja. Just share terus sampai ke orang, maka kita pun menjadi agent. Senang nak rekrut agent hari ni kan. Rekrut agent pendusta tu senang. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua insya-Allah. Okey, boleh Kemudian yang seterusnya, okey, yang keempat. Ini penting ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat siapa? Wa amma dasim fahuwa alladhi yadkhulu ma'ar rajul ila ahlihi yurihi al-'aib fihim wa yaghdabuhu 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat. Yang keempat ni siapa? Yang keempat ialah mana dia? Namanya ialah dasim. Ini biasa kita sebut dasim. Dasim ini tugasnya menyusup ke dalam seseorang yang menemui keluarganya. This is real Lalu dia menampakkan nampak kecelaan isteri kita, ahli keluarga kita di mata mereka, sehingga membuatnya marah, benci dan sebagainya kepada isteri dan ahli keluarga mereka. Jadi tak tuan-tuan dan puan, kenapa ada orang bila balik rumah dia benci nak tengok isteri dia, dia tak suka tengok ahli keluarga dia. Yang ini namanya dasim. Dasim ini tugas dia ialah untuk memporak-perandakan rumah tangga Dasim ditugaskan untuk dia menyusup dalam tubuh seorang suami. Bila mana suami nak bertemu dengan ahli keluarganya, dia menampakkan cela ahli keluarganya di mata suami ini ataupun di mata ketua keluarga, menyebabkan dia jadi marah-marah, benci. Dia juga sebagai pemecah belah hubungan kekeluargaan dengan menyusupkan keaiban suami ke mata isteri dan sebaliknya. Dia menampakkan mata isteri ini melihat aib suami, mata suami melihat aib isteri, sehingga menjadikan rasa benci, dendam dan macam-macam. Sehingga menyebabkan berlakunya perpecahan dan pergaduhan suami isteri dalam hubungan rumah tangga. So, ini tugas dia ialah merosakkan rumah tangga anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kerja dia begitu. Tugas dia memang kat situ je Kan kalau kita dekat pejabat, kalau marketing eksekutif, kerja dia buat marketing je. Kalau sales buat sales je kan. Kalau HR dia buat HR je. Yang ni kerja dia lah, pergi kat rumah-rumah tangga suami isteri, pergi menjadikan mata-mata suami, mata-mata isteri melihat kebencian, tengok aib, nyampah, tengok tu jaga-jaga tu. Tugas dia memang memecah belahkan, dan memang begitu tuan-tuan dan puan. Dalam hadis memang kita pernah baca, kita pernah lihat yang Nabi pernah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, yang mana iblis ini ketua iblis ni akan bertanya kepada dia punya konco-konco dia, kamu buat apa? Yang ni kata aku Allahumma salli ala Muhammad, aku telah menjadikan orang itu minum arak. Maka dia biasa pun, dia tak ada hebat sangat pun benda tu dia kata lah simple je. Kamu buat apa? Aku telah menjadikan anak cucu Adam ni, cucu cicit Nabi Adam ni main judi. Dia kata biasa, senang, itu senang, siapa boleh buat. Yang ni buat apa? Orang ni pernah dia buat benda. Okey, dia kata okeylah, benda tu okeylah Tapi kalau mari kat yang jenis dasim ni, kamu apa akan buat ni? Dia kata aku berjaya menjadikan suami isteri tu bercerai. Dia kata hak ni aku suka. Dia puji, dia lambung lah orang kata apa, dapat pujian, dapat anugerah, diberikan gelaran ni. Maksudnya dia boleh jadi naik pangkat. Itu namanya mereka yang berjaya memecah belahkan rumah tangga. Ya Allah Tuhan kami, mudah-mudahan Allah pelihara pasangan, Allah pelihara keluarga kita insya-Allah Allahumma salli ala Muhammad.
Ya, Puan Atikah kan, saya pernah benci. Nampak ya? Ini mungkin kita ambil dari segi pengalaman kan. Saya pernah lalui katanya. Saya pernah benci arwah suami sedih. Tapi saya doa pada Allah semoga Allah hadirkan balik cinta saya kepada insya-Allah ya. Dan Allah bantu. Kadang-kadang itu ujian untuk kita menjadikan kita rasa ya. Ini semua kadang-kadang boleh kita kata salah satu puncanya adalah disebabkan ya Dasim ini punya kerja. Dia menjadikan kita mata kita benci. Padahal sebelum kahwin kita sayang dekat dia kan. Kita sayang kat dia, tapi setelah kita berkahwin pula makin rasa makin meluat lah, menyampah lah kan. Padahal suami kita tu baik je, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang isteri kita baik je, apa yang dia tak buat, dia buat kebaikan, dia buat terbaik untuk kita. Tapi tugas dia memang begitulah, merosakkan rumah tangga. That's why perkara ni kita kena ambil cakna, perkara ini memang berlaku ya, dan memang tugas dia untuk merosakkan kita. Ya. Baik, yang seterusnya, yang kelima, kata Imam Ibnul Jauzi, Allahumma salli ala Muhammad, wa amma Zaknabur fahuwa sahibu suq alladhi yarkuzu rayatahu fi suq. Nampak ya? Yang kelima siapa? Yang kelima namanya Zaknabur. Zaknabur ya. Zaknabur ni tugas dia apa? Tugasnya ialah penguasa pasar yang mengibarkan benderanya di pasar-pasar. Kata pengarang kitab ni. Zaknabur, dia mengibarkan benderanya di pasar. Tak kisahlah pasar apa. Pasar malam ke, pasar pagi ke, ya market ke, night market ke, ya shopping mall ke, ya. Mana-manalah, mana kata pasar ni ataupun di situ berlakunya transaksi jual beli, di situlah dia akan datang. Tugas dia ialah duduk dekat pasar-pasar. Ya. So jangan bagi para peniaga sekalian, ya. Lain putus tadi bateri ni weak sikit ni. Sekarang okey kan? Okey, baik ya. Allahumma salli ala Muhammad. Zaknabur ini yang dimaksudkan adalah pasar-pasar adalah kawasan-kawasan perniagaan yang melibatkan adanya transaksi jual beli. Zaknabur akan berada di pasar-pasar bagi menghasut pembeli dan penjual. Pembeli yang berbelanja boros. Pembeli dia jadi boros. Kan biasa tak jadi tuan-tuan. Kita pergi pasar, cadang nak beli satu bendanya. Tapi bila masuk tu dia ya. Daripada satu jadi 50 barang. Ya Allah. Kan? Tambah masuk Eko kan. Iklan Eko, tengok iklan Eko saya tengok kan. Masuknya ya sikit je. Kan? Suami dia tengok isteri masuk Eko jadi takut dia. Habis. Kan? Asalnya nak belanja, beli barang sikitnya RM10. Last kali RM100. Eko tu itulah dia punya strategi kan. Itu tak apalah, itu di segi berniaga kan. Strategi dia bagus, pandailah dia bijak. Tapi kita lah ni ya. Kita lah ujian bagi kita supaya kita ni jadi boros, berbelanja melebihi kemampuan sehingga membazir. Sudah tertipu dengan tipu daya Zaknabur. Tak? Pergi bazar Ramadan macam tu kan. Pergi bazar Ramadan, beli apa? Beli satu jenis je, satu juadah je nak buka puasa. Tengok-tengok bawa balik 10 jenis juadah. Kan? Zaknabur dia duduk di pasar-pasar. Habis tu bulan puasa ada ke syaitan? Adalah, apa tak adanya. Kan? Habis tu kata syaitan dirantai. Ya, betul lah kata Nabi ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatish syayatin. Syaitan dibelenggu. Itu kata ulama hadis, bukan maknanya syaitan tu dirantai, diikat, tak boleh bergerak, tak. Dia macam biasa. Dia macam biasa, buat kerja dia macam biasa. Tapi dia lemah bulan Ramadan kerana kita ni iman sedang naik. Iman kita naik ketika bulan Ramadan kerana kita berpuasa. Orang iman naik, dia mudah nak mencegah lawan nafsu dia. Tapi rupanya ada juga yang tak berjaya juga. Dia tetap duduk di pasar-pasar. Zaknabur ni duduk di pasar. Ya, dia duduk pasar dan dia menghasut kita. Sebab tu bila nak masuk pasar ya, bacalah doa.
Ya. Baca doa ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa dia masuk pasar. Masuk je pasar, masuk kedai runcit ke, masuk shopping mall ke, ya, even masuk Eco sekalipun, masuk Mr. DIY ke. Ni sebut nama ni kan, bukan saya nak promote dia kan, tapi ini antara tempat-tempat yang kita suka pergi ya. Jadi baca doa. Mana-mana masuk kedai pun bacalah. 7E ke, ya, Speedmart ke, apalah, apa-apa saja, masuk saja baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa yuhyi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Boleh ya? Doa tu biasa baca kan? Doa tu biasa baca. Dalam mak surat pun ada. Dalam zikir pagi petang pun ada ya. Boleh ikut saya ya. La ilaha illallah apa nama ni? Doa. Allahumma salli ala Muhammad ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa yuhyi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doa tu ya insya-Allah. Okey. Zaknabur ni itu untuk pembeli, dia akan jadi boros. Peniaga pula. Nampak ya? Zaknabur ini dia untuk peniaga dia buat apa? Untuk peniaga menipu dalam timbangannya serta mengabaikan kewajipan semata-mata mahu berniaga juga sudah tertipu dengan tipu daya zaknabur. Dia mengabaikan kewajipan sebagai seorang peniaga untuk berlaku jujur amanah. Mana kata tuan-tuan, berniaga ni bukan sebenarnya ujian juga para peniaga sekalian. Mudah nak menipu dalam timbangan, ya. Ada rasa sifat tamak. Allahumma salli ala Muhammad kan. Sebab tu Nabi ada sebut dalam satu hadis, at-tajirus saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nabi kata peniaga yang jujur, yang amanah itu mereka akan bersama dengan nabi, para solihin ya, para syuhada. Kenapa Nabi kata macam tu? Sehingga Nabi meletakkan peniaga yang jujur dan amanah ni dia punya level dia boleh duduk sama dengan nabi. Sekerana bukan mudah nak jadi peniaga yang jujur. Bukan mudah juga. Untuk saya juga sebenarnya kan. Dia mudah nak menipu, akan ada unsur-unsur penipuan, penindasan, ialah tipu dalam timbangan. Ya. So para peniaga sekalian, berhati-hati kita dalam dunia perniagaan, kerana kadang-kadang kita terlibat dengan perjudian, kadang-kadang terlibat dengan riba, kadang-kadang dalam penipuan tender kan, kadang-kadang terlibat dengan rasuah. Nak dapatkan projek, untuk dapatkan projek terpaksa rasuah. Ini adalah tugas dia. Tengoklah, zaknabur ni dia akan, kita kena faham begini tuan-tuan, tugas dia ialah untuk merosakkan kita. Kerana apa? Kerana dia bermusuhan, berdendam dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka dia takkan, selagi mana kita baik, selagi itu dia takkan senang. That's why jangan kita rasa selesa dengan apa yang kita ada. Jangan rasa selesa dengan ibadah kita. Jangan rasa selesa dengan bacaan Quran kita. Jangan rasa selesa dengan kita dah boleh istiqamah solat 5 waktu. Ya? Kerana iblis dan syaitan tidak pernah duduk diam dan dia tidak pernah berehat. Walaupun kita berjaya, kadang-kadang dia menggunakan cara yang sesuai untuk merosakkan kita. Kadang-kadang cara tu cara baik dia merosakkan kita. Kita hak jenis, kan saya pernah ceritalah macam mana keadaannya ya, Allahumma salli ala Muhammad, imam seorang ulama iaitu yang terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Syekh Abdul Qadir ini tuan-tuan dan puan ya, Allahumma salli ala Muhammad, tak pernah miss untuk solat tahajud. Tak pernah miss. Masya-Allah, hebat kan? Satu hari iblis tengok Syekh Abdul Qadir ini tak bangun sampailah dekat-dekat waktu subuh, kerana penat sangat malam tadi ya. Tak bangun subuh, dan ketika itu iblis jadi susah hati. Dia buat apa? Iblis kejut Syekh Abdul Qadir ni supaya bangun. Syekh Abdul Qadir terjaga, maka dilihat yang kejutnya itu ialah iblis. Maka dia tanya, kenapa engkau kejutkan aku?
Iblis kata, ya nak dekat subuh ni kenapa tak tahajud lagi? Pergi solat tahajud cepat. Ya, nanti masuk waktu subuh. Sepatutnya dia seronok lah. Tengoklah ya. Tengok siapa Syekh Abdul Qadir ni, ulama besar. Kalau kita tak bangun tahajud, dia okey je, iblis okey je kan. Tidurlah kamu. Dia nyanyi-nyanyinya, buai laju sampai pokok sana. Dia suruh kita tidur lagi. Sebab apa? Dia kata kita ni senangnya jentik je. Jentik je kalah tu. Tapi tahap Syekh Abdul Qadir ni jentik tak main. Dia kena guna cara kaedah yang lain. Caranya macam mana? Dia kejut suruh bangun tahajud. Pergi tahajud cepat, nak subuh dah ni. Kenapa kau kejutkan aku? Sepatutnya kau seronoklah, aku tak bangun. Tengok kata iblis apa? Kalau kau tak bangun, itu menyusahkan aku. So lebih baik kau bangun tahajud macam biasa. Nanti kalau kau tak bangun, kau tak pernah miss solat tahajudnya kan. Nanti kalau kau miss, nanti kau tertinggal, nanti kau menyesal. Sebab kau tak pernah tinggal kan. Nanti kalau kau menyesal, nanti kerja aku lagi susah. Kau lagi banyak sedekah, lagi banyak istighfarnya. Jadi nak kata kau buat macam biasa, sudahlah. Buat macam biasa, jangan buat lebih-lebih. Aku tak suka kau buat lebih-lebih. Buat baik macam biasa. Sebab tu saya kata, siapa-siapa yang rasa selesa dengan ibadah dia, kita telah duduk dalam tipu daya iblis sebenarnya. Kita rasa, aku ni baik, aku ni solat tak tinggal. Suami aku tu, teruk, solat tinggal nak. Jaga-jaga wahai para isteri sekalian. Kalau kita ni, kita baik, kita solat tak tinggal, kita jaga, kita rasa I am better than my husband. Kalau suami pula dia kata, aku lagi baik pada isteri aku. Teruknya tak bangun, tidur, tak solat apa. Kita rasa kita baik, kita pun solat tahajud. Bagus tak? Bagus sebenarnya. Tapi rupanya telah tertipu. Iblis kata, yang aku suka ni, solat banyak-banyak. Ya. Solat banyak-banyak, lepas tu zalim kat isteri. Solat banyak-banyak, mengabaikan suami. Orang kata, saya ni ngaji Quran bang, saya bukan buat apa yang nampak tak? Sampai mengabaikan suami. Ya. Yang suami pula pergi solat, buat kerja dakwah, sampai tak bagi nafkah pada isteri. Suami buat apa? Buat benda baik. Dia bukan buat maksiat. Dia pergi kerja dakwah, dia baca Quran, pergi masjid ulang-ulang. Baik kan? Tapi nafkah tak bagi. Ini semua tipu daya ni. Nampak ya? Kita kena faham, tugas dia ialah merosakkan kita. Kadang-kadang dengan cara yang sesuai dengan kita ni siapa. Kalau kita ahli ibadah, dengan cara ahli ibadahnya. Kalau kita ni orang alim, dengan cara orang alimnya. So makna kata, kita selalulah berlindung daripada Allah dengan tipu daya iblis dan syaitan ni. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Saya kira mungkin sekadar itu saja pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan saya pada pagi ini, insya-Allah ya. So kita ada 5 ya, ringkas tadi secara recap saja. Anak iblis ini ada 5. Nama yang pertamanya sabar. Sabar ini menjadikan kita tidak sabar dengan ujian dan musibah. Yang kedua namanya al-a'war. Al-a'war inilah pembawa zina. Dia menjadikan kita sentiasa suka zina, menjadikan zina ni satu perkara yang biasa. Ya, ia agak menakutkan, tapi itulah realitinya berlaku ya. Orang biasa dengan zina ni ya. Kadang-kadang remaja-remaja pun dah terlibat dan dia menganggap benda tu biasa. Kadang-kadang bertukar-tukar pasangan dan sebagainya ya. Pusat pelacuran duk banyak lagi. Kemudian yang ketiga namanya miswat. Miswat ini tugas dia adalah membawa dusta. Dia menjadikan kita menyebarkan perkara-perkara fitnah, kebencian sesama manusia. Ini berlaku tak berlaku ya. Kita sebarkan benda-benda yang tak bagus, cerita keaiban-keaiban, cerita benda-benda yang begini supaya hubungan kemanusiaan itu rosak. Yang keempat namanya dasim. Dasim ini ialah orang kata apa, merosakkan rumah tangga suami isteri ya. Yang kelima namanya zaknabur. Yang ini dia menipu dalam urusan perniagaan sebab dia duduk di pasar-pasar. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada Puan Syamsiah ya, siapa lagi ya, Syuhada Adha, Puan Siti Atikah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua ya. Jaharah Ara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semualah yang saya tak sempat nak baca satu persatu komen-komen tuan-tuan dan puan. Nur Azizan Baharudin, semualah ya. Barakallahu fikum. Muhammad Al-Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa ya, jangan lupa untuk support
Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seraman Selatan dengan infak dan taja untuk program yang dianjurkan, insya-Allah. Kalau dengan sumbangan ataupun infak tuan-tuan dan puan, dapatlah meneruskan program-program yang insya-Allah yang baik untuk masyarakat, ya. Boleh terus untuk buat kita sedekah subuh kita kepada surah An-Nur Fasa 3A ni dengan tengok nombor akaun yang telah diberikan. Kalau tak dapat bagi sikit, bagi banyak, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan setiap sumbangan kita itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik pada Allah yang Maha Tahu atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri, minta maaf dan salah dan silap. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah tipu daya iblis dan syaitan, ya Allah. Peliharalah kami, ya Allah, daripada perkara-perkara kejahatan daripada mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami insan-insan hamba-hamba yang bertakwa, yang sentiasa istiqamah dalam kebaikan, yang istiqamah dalam mentaatimu, yang istiqamah dalam meningkatkan keimanan kami padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, makbulkan doa kami. Ya Allah, permudahkan urusan kami, ampunkan dosa kami. Jika ada di kalangan kami ini yang sakit, sembuhkan. Jika ada di kalangan kami diuji, ya Allah, kau tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada di kalangan kami dalam kesusahan, kau berilah kesenangan, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Zul. Ada Cik Zul kita. Terima kasih banyak-banyak.